Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Karnisa binti Muhammad Rafi, Metrik C20A1601. Saya ingin menceritakan sedikit tentang seni halus ukiran, tentang sejarah dan asal-usul ukiran kayu. Ukiran kayu ni merupakan hasil seni rupa tradisi Melayu yang terulung. Sejarah seni ukir di tanah Melayu banyak terdapat dalam catatan-catatan sejarah, iaitu dalam sejarah Melayu, di mana dikatakan seni ukiran Melayu ni telah wujud sejak 500 tahun dahulu. Pada ketika itu, orang-orang Melayu sudah memberi perhatian yang istimewa terhadap seni ukiran pada bangunan seperti istana dan rumah kediaman. Raja-raja Melayu pada zaman dahulu memainkan peranan penting dalam memperkembangkan dan menghidupkan suasana seni ukiran. Hingga kini peninggalan istana-istana lama dapat memperlihatkan betapa indahnya seni ukiran tersebut pada istana yang ditinggalkan. Di semenanjung Malaysia, kekayaan seni ukiran kayu orang Melayu ni paling ketara pada pembinaan rumah tradisional, terutamanya di Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan. Terdapat beberapa buah negeri di tanah Melayu yang mempunyai pengukir dari turun-temurun, antaranya Kelantan, Terengganu, Pahang dan Kedah. Ukiran kayu yang wujud ni dihasilkan kebanyakannya wujud kerana pengaruh daripada negara Siam. Fungsi yang pertama merupakan fungsi hiasan, iaitu ukiran yang dibuat semata-mata sebagai hiasan dan tidak mempunyai makna tertentu. Fungsi yang kedua merupakan fungsi ajaib, iaitu ukiran yang mengandungi simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai perkara magik yang berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Yang ketiga merupakan fungsi simbolik, iaitu ukiran tradisional selain menjadi hiasan juga berfungsi sebagai melambangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kerohanian. Yang keempat, fungsi pembinaan. Ia sebagai penyokong bagi sesebuah bangunan. Yang terakhir merupakan fungsi ekonomi, iaitu ukiran yang berfungsi sebagai cara untuk menambahkan nilai estetik bagi sesuatu produk atau benda. Teknik dan langkah mengukir. Pertama sekali, perkara asas bagi teknik ini adalah yang pertama, persiapkan bahan dan peralatannya. Bahan utama yang diperlukan merupakan kayu, pahat, palu kayu dan sebagainya. Langkah kedua merupakan pembuatan motif pada bahan. Proses ni dilakukan bagi menampakkan susunan garis tu kelihatan rapi dan tersusun. Tujuannya supaya nanti susunan tersebut kelihatan indah dan mempunyai nilai estetik bagi produk tersebut. Langkah yang ketiga merupakan langkah pengukiran. Tujuan ini dilakukan agar motif yang dibentuk boleh terlihat dengan lebih jelas dan akan kelihatan efek timbul dalam ukiran kayu tersebut. Tahap akhir atau proses finishing, bahan yang telah diukir harus dirapikan dan dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu, bahan tersebut boleh diberi cat, shellac atau warna-warni yang sesuai dengan produk yang telah dihasilkan. Reka bentuk ukiran kayu. Reka bentuk ukiran kayu ni merupakan rupa dan bentuk serta makna kesenian ukiran. Banyak dipengaruhi oleh alam semula jadi tukang dan pegangan serta kepercayaan mereka tersendiri. Rupa seni bukan sahaja mencerminkan nilai dan aspirasi budaya, tetapi mereka juga adalah alat komunikasi spiritual masyarakat. Hubungan erat antara makna dan rupa ni merupakan sesuatu kesenian, termasuk seni ukir dapat dilihat pada karya tukang-tukang lama. Asal-usul bentuk yang dijumpai dalam motif ukiran kayu orang Melayu bermula dari kepercayaan animisme, Hindu-Buddha dan akhirnya Islam
sebagai akidah dan pegangan orang Melayu pada masa ini.